اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dan kita dah tiba pada siri 144 dan pada riwayat yang ke-2385 kita mula masuk pada tajuk yang baru, yang mana hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim bertajuk bayan, penerangan annal yadal ulya, bahawa tangan yang di atas khairun, adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kemudian Nabi SAW terangkan, nanti dalam hadis kita baca, wa annal yadal ulya, dan sesungguhnya tangan yang di atas bermaksud al-munfiqah, tangan yang memberi, tangan yang menginfak, tangan yang membelanjakan harta. Wasuflah, dan tangan di bawah bermaksud al-akhidhah, iaitu tangan yang mengambil dan menerima. Maka Nabi SAW menerangkan memberi adalah lebih baik daripada menerima. Maka moga-moga Allah menjadikan orang yang mungkin berada dalam kesusahan, yang menerima sumbangan, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai seorang yang mempunyai harta dan kewangan sehingga boleh sampai ke tahap al-munfiqah, boleh memberi. 2385 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah, sesungguhnya tumpah tu, tengoklah. Anna Rasulullah, ambil tu daripada dia. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, wa huwa 'alal mimbar, dan Nabi SAW berada di atas mimbar, wa huwa yadhkuru sadaqah, dan Nabi SAW sedang membicarakan berkenaan tentang sedekah. Wa ta'affuf, dan Nabi juga sedang membicarakan di atas mimbar tentang menahan diri anil masalah, daripada meminta-minta. Nabi SAW tak suka orang yang meminta-minta kalaulah dia tak layak meminta-minta. Maka Nabi SAW bersabda, al-yadul ulya, tangan yang di atas adalah lebih baik daripada al-yadis sufla, tangan yang di bawah. Kemudian Nabi terangkan, wal yadul ulya, dan tangan yang di atas itu bermaksud al-munfiqah, adalah tangan yang memberi, yang menginfak. Was-sufla, dan tangan yang di bawah bermaksud as-sa'ilah, orang yang meminta-minta. Riwayat semuanya lebih kurang sama, baca 2386. Hakim bin Hizam adalah anak saudara kepada Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Maka Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, afdalus sadaqah, sebaik-baik sedekah, au khairus sadaqah, ataupun sedekah yang terbaik, an zahari ghina, adalah sedekah setelah memberi sedekah tersebut pemberinya tetap kaya, bukanlah menjadikan pemberi dia miskin. Boleh lihat pada baris yang kedua 46, maknahu afdalus sadaqati ma baqiya sahibuha, sedekah yang terbaik adalah sedekah apabila telah diberikan maka pemiliknya, maka orang yang memberi sedekah tadi, ba'daha mustaghniyan bima baqiya ma'ah, menjadi tetap kaya, tidak perlu meminta-minta setelah daripada sedekah. Jelas ke jelas? Maka kemudian Nabi SAW bersabda, wal yadul ulya, tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan sedekah ni kita nak mula daripada siapa? Nak bagi kepada siapa mula-mula? Maka sabda Nabi SAW, wabda, dan mulakanlah sedekah kamu biman ta'ul, dengan ahli keluarga kamu.
maka sunnah untuk mulakan sedekah dengan ahli keluarga kita. Cuma zakat maka pada waktu itu kena mengikut kepada asnaf. Tapi kalaulah ada ahli keluarga kita yang asnaf, maka zakat pun boleh beri kepada mereka. Tapi kita tak perlulah kata itu zakat ataupun itu sedekah. Kita beri sahaja, maka niat itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus maka ini masih lagi kisah Hakim bin Hizam. Bagaimana Nabi SAW menegur dia kerana dia kerap meminta-minta kepada Nabi. Maka kata Hakim bin Hizam, aku telah meminta. Sa'al tu di sini maksudnya meminta. Aku telah meminta kepada Nabi SAW, fa'atani, maka Nabi bagi apa yang aku minta. Summa sa'altuhu, aku minta lagi kepada Nabi, fa'atani, Nabi SAW bagi. Sebab Hakim bin Hizam adalah antara orang yang ada, bukanlah miskin, bukanlah terlalu susah. Kemudian kali ketiga beliau minta lagi kepada Nabi SAW, fa'atani, maka Nabi bagi. Cumanya Nabi bagi dengan nasihat dan pesanan. Sabda Nabi SAW, inna hadzal mal, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini, dunia ini, duit dan seumpamanya, khadirah, ianya adalah hijau. Hijau bermaksud kehijauan, macam contoh kita, kalau macam saya dalam Shah Alam, maka pada waktu itu nak dipanggil bandar dalam taman. Kenapa taman? Sebab kehijauan adalah sesuatu yang indah pada pandangan. Maka khadirah bermaksud sesuatu yang indah pada mata. Hulwah bermaksud sesuatu yang manis, indah pada rasa. Maka manis, walaupun ada orang tak makan manis kerana nak jaga kesihatan. Tapi kalaulah diletak tepi daripada sudut kesihatan, semua orang suka manis. Maka Nabi beri perumpamaan, sesungguhnya dunia ini indah pada pandangan, indah pada rasa. Maka manusia akan menjadi tak pernah merasa cukup dan akan berterusan meminta-minta kalaulah dia tidak berhenti dan kalaulah pada waktu itu dia tidak perasan yang sebenarnya dia tak layak meminta-minta. Maka sebab itu sabda Nabi, faman akhadahu, barang siapa yang mengambil sesuatu, maksudnya dia mengambil sesuatu harta, biti binafsin, tanpa berharap, tanpa meminta-minta. Biti binafsin maksudnya ghairu israf, tanpa berharap, tanpa meminta-minta. Burikalahu fih, maka harta yang diambil tadi daripada pemberian orang, maka itu akan diberkati baginya. Waman akhadahu, namun barang siapa mengambil harta bi israf, apakah maksud israf? Bi ilha fi soal, dengan meminta-minta, mendesak-desak dalam meminta-minta, maka Nabi ingatkan, lam yubarak lahu fih, tidak akan dikurniakan keberkatan padanya. Sebab itu sebahagian para ulama tidak suka berdasarkan hadis seperti ini, perbuatan sebahagian orang yang mendesak-desak dalam meminta-minta. Sebab tidak ada keberkatan pada harta tersebut bagi orang yang mendesak-desak dalam meminta-minta. Maka Nabi bagi perumpamaan, bagaimanakah orang yang tak ada berkat, maka dia tak akan berhenti meminta-minta. Sabda Nabi, wa kana alladhi ya'kul, adalah seperti orang yang makan, wala yashba, namun tak pernah kenyang. Wal yadul ulya, dan Nabi ingatkan tangan yang di atas adalah lebih baik daripada minal yadis sufla, daripada tangan yang berada di bawah. Jelas ke jelas? Terus 2388. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya kamu, antabzulal fadla, kamu menginfakkan, membelanjakan lebihan kekayaan. Al-fadl maksudnya lebihan kekayaan. Maka kamu membelanjakan lebihan kekayaan. Kenapa? Khairun, adalah lebih baik bagi kamu. Kenapa bila kita bersedekah lebih baik? Sesuatu yang ekstra. Sebab kita dah belajar di atas, sebaik-baik sedekah adalah bila kita sedekah, kita masih lagi tak perlu meminta-minta. Kita masih lagi kaya. An zahri ghina, yang kita baca di atas. Afdalus sadaqah an zahri ghina. Maka sebab itu apabila ada lebihan, maka pada waktu itu afdal bersedekah. Kenapa lebih afdal bersedekah daripada menyimpan? Kata para ulama, kerana bersedekah itu pahalanya kekal.
Kalau simpan pun belum tentu kekal, belum tentu akan dapat guna, rosak, terbakar, dicuri dan seumpamanya al-a'yadzubillah, menjadikan tak dapat apa-apa. Sabda Nabi, wa antum sikahu, dan kamu menahan harta, lebihan harta kamu, itu adalah buruk bagi kamu. Wala tulamu, dan tidak ada celaan kalaulah seseorang itu tak bersedekah, ala kafaf, apabila dia hanya cukup-cukup keperluan, ala kafaf. Lalu kalaulah dia cukup-cukup keperluan, dia tak sedekah, maka tidak ada sebarang celaan. Tapi kalaulah nak sedekah, nak mulakan daripada siapa? Sabda Nabi, wabda' biman ta'ul, dan mulakanlah sedekah kamu dengan ahli keluarga. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bab yang ke-23 adalah peringatan untuk setiap daripada umat Islam, termasuklah kita, bahawa an-nahyi anil masalah, hadis-hadis berkenaan tentang larangan daripada meminta-minta. Dan Nabi pun sebenarnya tak suka orang yang tak sepatutnya, tak layak meminta-minta. Bila mereka meminta-minta, Nabi SAW tidak suka. Terus, maka pada baris yang keempat, kata Imam Nawawi, wattafaqal ulama'u alaih, para ulama telah sepakat bahawa dilarang meminta-minta idza lam takun darurah, apabila tidak ada darurat. Darurat ni bukan keperluan, maksudnya dia adalah situasi yang benar-benar mendesak, itu darurah. Waqtalafa ashabuna, maka para ulama telah berbeza pendapat berkenaan tentang meminta-minta orang yang boleh bekerja, badan dia sihat, dia tak ada masalah, dia tak ada cacat, dia tak ada kekurangan, tetapi dia tak bekerja, sebaliknya meminta-minta. Maka yang paling sahih adalah annaha haram, perbuatan dia meminta-minta dalam keadaan dia sihat, dia boleh bekerja, maka perbuatan tersebut adalah haram dan hasil yang didapat itu adalah haram. Okey. Pandangan yang kedua mengatakan makruh, namun 3 syarat. Yang pertama, jangan dia menghina dirinya dalam meminta-minta. Kalaulah dia menghina dirinya dalam meminta-minta, itu haram. Contoh, baju dia okey je, dia pergi koyak-koyak. Contoh, diri dia okey dia pergi kotorkan, lumurkan kotoran pada muka pakaian dia dan seumpamanya. Ataupun dia sihat, dia tunjukkan seolah-olah dia cacat. Maka bila menghina diri, maka perbuatan tersebut haram. Yang kedua, wala yulih hafiz soal, jangan mendesak-desak dalam meminta-minta. Dan yang ketiga, wala yu'zil mas'ul, jangan menyakiti orang yang diminta-minta. Maka kalaulah tidak, maka ikut pandangan yang kedua pun, meminta-minta adalah haram. Baca hadis. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu berkata, "Iyyakum, berhati-hatilah kamu wa ahadith, daripada banyak meriwayatkan hadis." Kenapa? Bukanlah meriwayatkan hadis tu tak bagus. Apakah maksud Muawiyah? Maka pada perenggan daripada tajuk yang baru, baris yang kedua, baris yang kelima, maka kata Imam Nawawi, maka wa muradu Muawiyah, maksud Muawiyah adalah, jumpa ke tak? An-nahyu anil iktsari minal ahadith bighairi tathabbut, larangan daripada meriwayatkan terlalu banyak hadis tanpa ada sumber yang kukuh. Hadis ini daripada siapa? Adakah hadis ini sahih dan seumpamanya? Maka larangan. Kalaulah tidak tahu sumbernya, maka jangan diriwayatkan. Terus baca hadis. Maka kata Muawiyah, kecuali hadis yang berada pada zaman Umar bin Khattab, maksudnya yang telah ditapis oleh Umar bin Khattab. Fa inna Umara, maka adalah Umar bin Khattab, kana yukhifun nas, memberi peringatan kepada orang ramai, fillah, untuk takutkan Allah, di dalam meriwayatkan sebarang hadis. Maka kata Muawiyah, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah berkehendak dengannya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah akan berikan kepadanya pemahaman agama. Wa sami'tu, dan aku juga telah mendengar Nabi SAW bersabda, innama ana khadin, hanya sahaja aku adalah penjaga amanah kekayaan harta yang Allah berikan. Sabda Nabi, faman a'taituhu an tayyibi nafsin, barang siapa yang aku berikan kepadanya sumbangan dengan an tayyibi nafsin,
tanpa meminta-minta. Anti bin nafsin ni maksudnya tanpa meminta-minta. Nabi bagi. Maka famubarakun lahu fih. Maka apa yang diberi itu akan menjadi keberkatan baginya. Wa man a'taituhu, dan barang siapa yang Nabi beri kepadanya an mas'alatin, kerana dia meminta-minta, wa syarahin, dan dia merasa dan tidak pernah merasa cukup. Syarah bermaksud adamus syabak. Tak pernah cukup. Minta. Orang ni dah bagi, dah cukup dah. Minta lagi. Dia menjadi tamak, menjadi tak pernah merasa cukup. Lalu barang siapa yang meminta-minta dalam keadaan dua keadaan. Dia meminta-minta dalam keadaan memaksa-maksa dan meminta dalam keadaan tidak pernah merasa cukup. Kana kallazi, Nabi bagi perumpamaan. Dia adalah seperti orang yang makan dan tak pernah kenyang. Maka orang yang makan tak pernah kenyang, apa dia berlaku? Dia makan. Tak kenyang, makan. Last kali makanan itu akan menjadi mudarat, kebinasaan untuk diri dia. Sama juga, orang yang meminta-minta tak pernah rasa cukup, walaupun sebenarnya dah cukup. Dia sepatutnya meminta sekadar untuk memulakan kehidupan, bukanlah meminta-minta sampai mati. Maka orang yang dia tak pernah merasa cukup, dia akan meminta-minta dalam keadaan dia dah tak layak meminta-minta, menjadikan perbuatan tersebut haram baginya. Jelas ke jelas? Terus 2390 baca. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tulhifu, jangan memaksa-maksa di dalam meminta-minta. Fa wallahi, maka demi Allah, la yas'aluni ahadum minkum, Nabi SAW bersabda, tidaklah meminta kepadaku salah seorang daripada kamu syai'an, sesuatu, fatukhrijalahu, maka dikeluarkan pemberian dan harta tersebut untuknya. Masalah tu disebabkan dia berterusan meminta-minta, mendesak meminta-minta. Wa ana lahu karih, sabda Nabi dalam keadaan aku yang memberi, tidak suka perbuatannya. Fayubaraku lahu fima a'taituh, bagaimana nak ada keberkatan pada apa yang aku berikan kepadanya? Tak ada berkat. Orang yang mendesak-desak meminta-minta, sehingga orang tu dia bagi kerana terpaksa, dia bahagi kerana rasa malu orang pandang dia, dia bahagi kerana tekanan keadaan sekeliling dia, sebab orang depan ni yang meminta-minta ni memaksa-maksa dia, maka tak ada keberkatan pada apa yang orang tersebut terima. Lalu bila tak ada keberkatan, kembali pada hadis 2389, maka bila tak ada keberkatan, seperti orang yang makan tak pernah kenyang. Lalu dia akan minta tanpa penghujung, dalam keadaan mungkin pada sebahagian situasi meminta adalah menjadi haram baginya, sebab dia tak sepatutnya meminta-minta. 2391 baca sampai habis. Terus 2392. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan wahwa khatibun, dalam keadaan dia sedang berada di atas mimbar berkhutbah, yaqulu, beliau berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairah, barang siapa yang Allah berkehendak dengannya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah akan memberinya pemahaman agama. Wa innama ana qasim, dan sesungguhnya aku hanyalah pembahagi. Wa yu'tillahu, dan yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. 2393 baca. Maka hadis ini menerangkan siapakah orang miskin yang sebenar. Siapakah orang miskin yang sebenar. Maka orang yang kita nampak meminta-minta dan berterusan meminta-minta, sabda Nabi, itu bukanlah miskin yang sebenar. Miskin yang sebenar adalah orang yang tak pernah meminta-minta. Kita pun tak tahu yang dia susah, sebab dia tak tunjukkan, dia tak pernah meminta-minta. Maka itulah miskin yang sebenar, sabda Nabi SAW. Maka sabda Nabi SAW, laisal miskin, bukanlah orang yang benar-benar miskin, bihadza tawaf, dengan orang yang berpusing-pusing ini, allazi yatufu, yang mengelilingi, ala nas, manusia, fatarudduhu, maka diberikan kepadanya, sebab dia meminta-minta kepada manusia, al-luqmatu wal-luqmatan, satu dua suapan.
Wattamratu wattamratan, 1-2 kurma. Qalu, maka pada sahabat bertanya, famal miskin, maka siapakah orang yang miskin wahai utusan Allah? Sabda Nabi, allazi la yajidu ghinan yughnih, seseorang yang tidak mempunyai sesuatu kekayaan yang mencukupinya. Maksudnya dia tak ada apa-apa. Wala yuftanu lahu, namun keadaannya tidak diketahui, tidak disedari. Orang tak tahu dia miskin. Seorang nampak dia kaya sebab dia tak pernah meminta-minta. Fayutasaddaqu alaih, lalu tidak disampaikan sedekah kepadanya. Wala yas'alan nasa syai'ah, dan dia pun tak pernah meminta-minta kepada manusia. Sabda Nabi SAW, inilah miskin yang sebenar. Orang yang patut kita cari, orang yang sebenarnya benar-benar susah, tapi tak tahu keadaan dia susah. Kerana dia tak pernah meminta-minta dan tak nampak pada keadaan zahir dia. 2, 3, 9, 4, baca sampai habis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, laisal miskin, bukanlah seseorang itu miskin yang sebenar. Billadhi taruddu tamrah, orang yang diberikan kepadanya apabila dia meminta-minta. Taruddu maksudnya dikembalikan. Apa maksud dikembali? Diberikan kepadanya setelah dia meminta-minta. At-tamrah, sebiji kurma ataupun 2 biji kurma. Walal luqmatu wal luqmatan, ataupun 1 ataupun 2 suapan. Innal miskin, sesungguhnya miskin yang sebenar, al muta'affif, yang menahan dirinya daripada meminta-minta. Sabda Nabi, bacalah kamu firman Allah jika mahu, la yas'aluna an-nasa ilhafa, pada suratul Baqarah 273, mereka tidak meminta-minta manusia ilhafa, dengan mendesak-desak. Maka inilah orang miskin yang sebenar, sabda Nabi. 2, 3, 95, baca sampai habis. Tuan ambil tisu saya, mana tisu saya? Terus 2, 3, 9, 6, baca sampai habis. Terima kasih. Maka dekat sini Nabi terangkan, orang yang meminta-minta, dia sebenarnya akan berterusan meminta-minta. Sebab Nabi dah sebut dah, orang yang meminta-minta, kalau dia benar-benar susah tak mengapa. Tapi ini adalah orang yang sebenarnya tak layak meminta-minta. Seperti yang Nabi sebut pada Hakim bin Hizam. Dunia ini adalah umpama sesuatu yang indah pada pandangan, sesuatu yang indah pada rasa. Maka manusia dia tak akan berhenti meminta-minta kalaulah dia sebenarnya tak layak, tak sepatutnya meminta-minta. Dan Nabi sebut pada hadis yang kita baca tadi, perumpamaan orang yang tak layak meminta-minta adalah seperti orang yang makan tak pernah kenyang. Maka orang yang berterusan meminta-minta ni, dia akan meminta-minta dalam keadaan dia tak layak, dia tak sepatutnya meminta-minta, dan dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan muka dia hanya tinggal tulang, tak ada daging. Sebab itu sabda Nabi SAW, la tazalul mas'alah, dia berterusanlah meminta-minta salah seorang daripada kamu, hatta yalqallah, sehingga dia akan bertemu dengan Allah, walaysa fi wajhi, dan pada mukanya tidak muz'atul laham, tidak ada cebisan daging. Tidak ada cebisan daging pada muka dia. Dia hanya akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tulang je. Kenapa? Sebab dekat dunia dia meminta-minta dalam keadaan dia tak layak, dia tak sepatutnya. Sebab dia cukup syarat, boleh bekerja, boleh mencari rezeki. Maka dia jual muka dia. Dia jual muka dia. Maka pada hari kiamat Allah hukum dia dengan dia hanya tinggal tulang, tidak ada daging dan kulit pada muka dia. Terus 2, 3, 9, 8, 97 sampai 98, baca lebih kurang sama. Terus 2, 3, 9, 8. Ma yazalu rajul, berterusanlah seseorang itu meminta-minta kepada manusia dalam kurungan, dalam keadaan dia tak layak pun meminta-minta. Maka hatta ya'ti Allah, dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Laisa fi wajhihi muz'atul lahmin, tidak ada satu cebisan daging pun pada muka dia. Hanya tinggal tulang, rangka sahaja pada muka dia.
2399 masih lagi berkenaan tentang orang yang meminta-minta sekadar nak membanyakkan harta. Bukan kerana dia susah pun. Maka sebenarnya dia sedang meminta api neraka. Maka Nabi cabar dia. Maka kalaulah kamu meminta dalam keadaan tak layak, maka terpulanglah kamu nak banyak api neraka ataupun sedikit. Terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi SAW bersabda masalan nasa, barang siapa yang meminta kepada manusia harta mereka takatsuran kerana ingin menambahkan kekayaan dia, bukan kerana dia ada keperluan pun, bukan kerana dia susah pun, fa innama yas'alu jamrah, hakikatnya dia sedang meminta daripada manusia tersebut bara api. Maka Nabi bersabda fal yastaqil, maka mintalah bara api sedikit, au liyastakthir, ataupun banyak, minta. Sebab pada waktu itu hakikatnya sedang meminta bara daripada api neraka. 2400 baca. Maka Nabi SAW pada hadis-hadis yang bakal kita baca ini, Nabi nak menerangkan bahawa lebih baik ada kerja yang walaupun upahnya tak banyak. Contohnya mencari kayu api yang Nabi bagi contoh. Itu lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia dalam keadaan tak layak, tak sepatutnya meminta-minta. Maka Nabi SAW bersabda la an yaghdua, hendaklah berpagi salah seorang daripada kamu, fayahtibah, lalu membawa kayu api di belakangnya, fayatasaddaqa bihi, lalu dia bersedekah dengan hasil yang diterima, wayastaghniya, dan dia wayastaghniya, dan dia membebaskan dirinya daripada meminta-minta, minan nas, daripada manusia, khairun, perbuatan membawa kayu api itu lebih baik, min ayyas ala rajula, daripada dia pergi meminta-minta kepada seseorang, atau sama ada orang itu bagi ataupun orang tersebut tak bagi, maka lebih baik daripada itu dia bawa kayu api di belakang dia. Sabda Nabi, fa innal yadal ulya, maka sesungguhnya tangan yang di atas adalah lebih afdal, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda, dan mulakanlah sedekah kamu dengan ahli keluarga kamu. 2401 baca sampai habis, lebih kurang sama. Fayabi'ah, lalu dia pun membawa kayu api dan menjual kayu api. Dan baki hadis adalah sama. 2402 baca. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata bahawa Nabi SAW bersabda, la an yahtazima ahadukum, hendaklah mengikat salah seorang daripada kamu, khuzmatan, ikatan, min hutabin, pada kayu api. Maka diikat kayu api, lalu fayahmilaha, lalu dia memikul kayu api, ala zahri, di belakangnya, fayabi'aha, lalu dijual kayu api. Maka sabda Nabi, walaupun perbuatan itu nampak kecil, nampak pada waktu itu tak ada pulangan yang besar di dunia, sebenarnya itu lebih baik daripada orang yang meminta orang lain, sama ada dia dapat ataupun dia tak bagi, tetap perbuatan menjual kayu api lebih baik daripada meminta. Kecuali kalaulah orang tersebut memang benar-benar susah, memerlukan, itu adalah isu yang lain kita dah sebut tadi. 2403 baca. Maka Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala berkata, kunna inda Rasulillah, kami pernah bersama dengan Nabi SAW, jumlah kami 9 orang, ataupun 8 orang, ataupun hanya 7 orang. Faqala, maka baginda bersabda kepada Auf bin Malik al-Ashja'i, ala tubayi'una Rasulullah, mengapa kamu tidak memberikan bai'ah? Bai'ah bermaksud perjanjian taat setia kepada Nabi SAW. Maka kata Auf bin Malik, wa kunna haditha ahdim bi bai'ah, padahal kami masih lagi baru berbai'ah, kami baru berbai'ah. Fakulna, maka kami telah berkata, qad baya'naka ya Rasulullah,
kami telah berbai'ah kepada kamu wahai utusan Allah baru lagi. Maka Nabi ulang lagi, ala tubayyi'una Rasulullah, kenapa kamu tidak berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangnya. Nabi ulang sampai 3 kali. Maka akhirnya Auf bin Malik berkata, fabasatna, maka kami telah menghulurkan tangan kami. Bai'ah bermaksud memberikan perjanjian tak setia. Dia pegang tangan imam, dan pada waktu tangan pemimpin, tangan khalifah, macam pada sahabat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Auf bin Malik, qad bay'naka ya Rasulullah, kami sebenarnya telah berbai'ah kepada kamu wahai Rasulullah, fa'alamah nubayyi'uka, namun pada perkara apa yang lain yang patut kami berbai'ah. Maka Nabi SAW pun terangkan panjang lebar. Anta'budullah, sembahlah kamu akan Allah. Wala tusyriku bisyai'a, jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Wassalawatul khams, salat fardu 5 waktu. Wa tuti'ullah, dan ta'allah kamu akan Allah. Wa asarra kalimatan khafiyah, dan Nabi membisikkan satu perkataan secara sembunyi. Wala tas'alun nasa syai'a, dan jangan pernah meminta kepada manusia apa-apa. Itu Nabi minta mereka berjanji. Maka berkata Auf bin Malik, falaqad ra'aitu, maka demi sesungguhnya aku pernah melihat, kana ba'du ulaikan nafar, sebahagian daripada mereka yang pernah berbai'ah kepada Nabi, yaskutu sautu ahadihim, ketika terjatuhnya tali cambuk salah seorang daripada mereka. Saut ni bukanlah tali cambuk, dia nak gerakkan unta dan kuda, dia ada pemegang tali yang kecil untuk lajukan kuda dan unta. Maka terjatuh tali binatang mereka, maka dia boleh je minta tolong orang yang lalu lalang untuk bantu dia. Tapi kerana dia dah berjanji, dia tak nak minta apa-apa kepada manusia, fama yas'alu ahadan, maka dia tak akan meminta kepada sesiapa pun, yunawiluhu iyah, untuk memberikan, membantu, memberikan kepadanya tali tersebut. Jelas ke jelas? Okey, sekarang ni timbul soalan, siapa yang boleh meminta-minta? Maka Imam Muslim mula membawakan hadis, man tahillu lahul mas'alah, siapakah yang diharuskan untuknya meminta-minta. Sekejap, 2 minit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka Imam Muslim membawakan hadis, siapakah yang diharuskan, yang dibolehkan untuk meminta-minta. 2404 baca. Qabisah bin Mukharik al-Hilali berkata, radhiyallahu anhu, tahammaltu hamalah, aku telah menanggung bebanan hutang. Lalu digambarkan dengan beban, so banyak hutang dia. Maka lihat pada baris yang terakhir, ay yastadinuhu, maka dia telah menanggung hutang. Dan dia menanggung hutang ni kenapa? Wa yadfa'uhu fi islahi dhatil bain, sebab pada waktu itu dia nak mendamaikan di antara 2 orang, maka dia telah menanggung hutang tersebut. Maka dia meminta tolong kepada Nabi. Maka daripada sini kita belajar, orang yang menanggung hutang, yang pada waktu itu hutang yang besar dan hutang yang penting, bukanlah kerana perkara-perkara yang tak sepatutnya dia berhutang, maka dia boleh meminta-minta. Maka aku telah datang kepada Nabi SAW, as'aluhu fiha, meminta bantuan Nabi SAW berkenaan perkara tersebut. Maka baginda bersabda, Akim, kekallah di sini, tetaplah berada di sini, hatta ta'tiyana, sehingga waktu datangnya kepada kami, as-sadaqah, harta-harta zakat. Maka orang-orang yang berhutang boleh diberikan zakat juga. Wal gharimin, al-gharimin, orang yang dibeban dengan hutang, maka boleh diberi zakat. Fana'muralaka biha, maka kami akan memerintahkan untuk kamu bahagiannya.
Qala berkata perawi, kemudian baginda bersabda, wahai Qabisah, innal mas'alah, sesungguhnya meminta-minta, la tahillu, tidak dibolehkan, kecuali untuk salah seorang daripada tiga. Yang pertama, rajulun tahammalah amalah, seorang yang menanggung bebanan hutang. Fahallat lahul mas'alah, maka bolehlah untuk dia meminta-minta. Hatta yusibaha, sehingga dia berjaya melunaskan hutangnya. Summa yumsik, kemudian hendaklah dia berhenti daripada meminta-minta. Warajulun, perkataan yumsik menunjukkan kepada kita bahawa meminta-minta ini satu ketagihan yang kalaulah tidak diberhentikan, orang tersebut walaupun dah cukup keperluan, dia akan tetap terus-menerus meminta-minta. Warajulun, dan yang kedua adalah seorang lelaki, asabat hujaihah, telah menimpa kepadanya musibah, ijtahad malah, lalu membinasakan hartanya. Fahallat, contohnya berlakunya banjir, maka orang yang ditimpa banjir, maka boleh untuk dia meminta-minta. Hatta yusiba, sehingga dia beroleh qiwaman, sesuatu yang mencukupi, min aishin, untuk hidup. Au qala sidadan min aish, lebih kurang sama. Warajulan, yang ketiga adalah seseorang yang menimpa padanya kemiskinan. Hatta yakuma, maka berdiri bagi pihaknya tiga orang, min zawil hijab, daripada orang yang cerdik pandai, min qaumih, daripada kaumnya, maka tiga orang ini bersaksi, laqad asabat fulanan faqah, demi sesungguhnya memang betul orang tersebut daripada kaum kami telah menimpa padanya kemiskinan. Maka barulah boleh untuknya meminta-minta. Hatta yusiba, sehingga dia beroleh qiwaman, sesuatu yang mencukupi, min aishin, daripada keperluan dia, kehidupan dia, sesuatu keperluan yang mencukupi daripada hidup dia. Au qala sidadan min aish. Sabda Nabi, fama siwahunna, maka selain daripada tiga ini, daripada permintaan-permintaan, wahai Qabisah, suhtan, adalah dilarang dan haram. Ya'kuluha sahibuha suhtan, orang yang tetap meminta-minta dan memakan hasilnya, maka dia sebenarnya memakan hasil daripada sesuatu yang dilarang dan haram. Jelas ke jelas? Maka tegas Nabi SAW berkenaan tentang orang yang meminta-minta. Bab yang ke-25, adakah boleh? Maka jawapan dia jawaz, boleh, harus, boleh mengambil sesuatu pemberian yang dapat bighairi soal, tanpa meminta-minta, wala tatallu', tanpa berharap. Jawapan dia adalah boleh. Terus baca hadis. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sami'tu Umar bin Al-Khattab, aku telah mendengar ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qad kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, yu'tini, memberi kepadaku, al-ata', pemberian. Fa aqulu, maka Umar bin Khattab berkata, atihi afqara ilaihi minni, berilah hadiah ini, pemberian ini kepada orang yang lebih miskin daripadaku. Hatta atani marratan mala, sehingga sekali Nabi SAW pernah memberi kepadaku harta, maka aku pun memberi jawapan yang sama. A'tihi, berikanlah wahai Rasulullah seseorang yang lebih memerlukan daripadaku. Maka Nabi SAW bersabda, khudhu, ambillah ia wahai Umar, wa ma ja'aka min hadzal mal, dan apa jua yang kamu dapat daripada harta ini, wa anta ghairu musyrif, dalam keadaan kamu tidak berharap, wala sa'il, dan kamu tidak meminta, fakhudhu, maka ambillah ia, wa mala, dan apa yang tidak di atas syarat ini, maksudnya kamu berharap dan kamu meminta-minta, fala tutbi'hu nafsak, maka janganlah hatimu mengejarnya. Janganlah pada waktu itu kamu biarkan hati kamu nakkan benda apabila pada waktu itu dalam keadaan meminta-minta dan juga berharap. Maka tak boleh berharap dan tak ada meminta-minta kalau ada orang bagi, maka sunnah untuk terima. Walaupun kita rasa ada orang lain lebih layak, maka kitalah pergi bagi. Ambil dulu, kita dah jadi hak kita, kita yang bagi. Maka kita pun dapat pahala. Terus 2406 baca. Maka Nabi SAW pernah memberi kepada Umar bin Khattab akan pemberian hadiah.
Maka Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, "Atihi ya Rasulullah afqara ilaihi minni." Berikanlah wahai Rasulullah kepada orang yang lebih susah, lebih fakir daripadaku. Maka Nabi tegur Umar. Daripada sini kita nampak sunnah adab bila orang bagi dalam keadaan kita tak ada minta, dalam keadaan kita tak ada berharap, maka sunnah untuk ambil. Maka Nabi bersabda, "Khudhu, ambillah kamu wahai Umar apa yang aku bagi. Fatamawwalhu, maka kamu simpanlah, atau tasaddaq bih, ataupun kamu berilah sedekah. Wa ma ja'aka, dan apa jua yang datang kepada kamu daripada harta ini. Wa anta ghairu musyrif, dalam keadaan kamu tidak berharap, wala sa'il, tidak meminta. Fakhudhu, maka ambillah. Wa ma la, dan apa yang tidak mengikut syarat tersebut, maksudnya kamu ada meminta dan ada berharap, fala tutbi'hu nafsak, maka janganlah kamu biarkan hati kamu mengejarnya." Qala Salim, "Famin ajli zalik." Maka kata Salim, semenjak daripada itu ayahku Abdullah bin Umar la yas'alu ahadan syai'a, tidak pernah meminta kepada sesiapa sedikit pun, namun wala yaruddu syai'an utiyah, dia tidak pernah menolak sesuatu yang diberikan kepadanya. Maka jangan tolak apabila ada orang beri kepada kita sesuatu. Terus dalam keadaan kita tak berharap dan tak ada meminta-minta. Terus baca. Riwayat yang lebih kurang sama. 2408 baca. Maka daripada Ibnu Sa'id Al-Maliki, beliau menceritakan satu kisah antara beliau dan Umar. Maka kata Ibnu Sa'idi, "Ista'malani Umar bin Khattab." Umar bin Khattab telah melantik aku ala sadaqah untuk menjadi amil zakat, pengutip zakat. Minta maaf. Falamma faragtu, kata Ibnu Sa'id Al-Maliki, apabila aku telah selesaikan tugasku, wa addaituha ilaihi, dan aku serahkan kepada Umar bin Khattab segala harta yang aku telah dapat kutip daripada zakat. Amarali, Umar bin Khattab telah memerintahkan untukku bi umalah, agar diberikan imbuhan. Maka amil zakat dia memang ada imbuhan dia ada sagu hati, ada bayaran dia. Maka aku berkata, "Innama amiltu lillah." Aku buat ini hanya kerana Allah. Wa ajri 'ala Allah, lalu biarlah Allah yang berikan pahala padaku. Maka Umar bin Khattab berkata, "Khudh ma utita." Apa yang diberikan kepada kamu hendaklah ambil. Kerana sesungguhnya aku pun pernah menjadi amil zakat, pengutip zakat pada zaman Nabi. Fa'ammalani, Nabi telah melantikku sebagai amil zakat. Fakultu misla qaulik. Aku pun pernah bercakap kepada Nabi seperti kamu, bahawa aku tak nak apa-apa kecuali pahala. Maka Nabi SAW bersabda kepadaku, "Iza u'tita syai'an," apabila kamu diberikan sesuatu, "min ghairi an tas'al," tanpa kamu meminta-minta, "fakul," maka makanlah, ambillah, "wa tasaddaq," ataupun boleh disedekahkan. Maka kedua-duanya adalah boleh, tak ada masalah. Terus baca. Terus bab yang seterusnya hadis-hadis berkenaan tentang tidak disukai perbuatan tamak akan dunia. Al-hirs. Apakah maksud al-hirs? Ishtidadur raghbati fi syai'in. Terlalu menginginkan sangat-sangat sesuatu. Menjadikan dia tamak, menjadikan dia haloba. Terus maka berkenaan tentang dunia, maka tidak disukai perbuatan al-hirs, tamak akan dunia, ataupun pada waktu itu mengejar akan dunia. 2410 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau menyampaikan riwayat ini sampai kepada Nabi SAW, baginda bersabda, "Qalbu syekh," hati seorang yang dah tua, badan dia boleh jadi tua tapi hati dia, "syabun," sentiasa muda. Orang yang dah tua pun hatinya sentiasa muda. Berkenaan dua perkara, dan dia mencintai dua perkara ini. Hubbil aish, dia mencintai untuk hidup lama.
wal mal, dan dia mencintai akan harta. Inilah dua benda yang hati manusia tak pernah tua, sentiasa muda dan sentiasa menginginkannya. Terus baca hadis. Maka Nabi SAW bersabda, qalbu syaikhi syabun, hati seorang yang tua sentiasa muda kerana mencintai dua perkara. Tulil haya, mencintai panjangnya kehidupan. Wa hubbil mal, dan mencintai harta. Hampir semua orang adalah sama. Illa masya Allah. 2412 terus. Maka Nabi SAW bersabda, yahramu benu Adam, manusia bertambah tua, watashibbu minhu, watashibbu minhu, dan manusia menjadi tua. Isnatan, namun ada dua yang pada waktu itu kekal muda. Al-hirsu 'alal mal, keinginan yang amat terhadap harta. Wal hirsu 'alal umur, keinginan yang amat terhadap usia yang panjang, umur yang panjang. 2413 dan 2414 lebih kurang sama, baca sampai habis. Terus 2414. Terus 2415. Maka bermula hadis ini, Imam Muslim mula membawa beberapa hadis berkenaan tentang manusia ini, dia tak pernah merasa cukup dengan rezeki yang Allah bagi. Dan dia hanya akan merasa cukup apabila mulutnya dimasukkan tanah, iaitu ketika mana dia dikebumikan, bila dah mati. Dan ianya pada waktu itu menunjukkan bahawa manusia akan berterusan ingin sesuatu lebih, sesuatu yang lebih. Tapi kalaulah Allah bagi dia lebih dan dia gunakan pada perkara yang Allah suka, maka terpuji. Namun kadang-kadang ada manusia lupa dengan rezeki yang Allah bagi kepadanya. Terus daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, lau kana li bani Adam wadiyan, kalaulah menjadi milik seorang manusia itu dua lembah. Dua lembah. Lembah ni maksud ruang kosong di antara dua bukit. Kita tahu bukit tinggi mana, lembah banyak mana. Dan lembah ini berisi apa? Min mal, berisi harta. Labtagha, nescaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Wala yamla'u, dan tidak ada yang dapat memenuhi jaufa, rongga. Ada tiga perkataan. Hadis ni sebut jaufa, hadis yang ke 2417 menyebut fah, maksudnya mulut. Hadis 2418 nafsu, maksudnya diri. Ada tiga perkataan yang berbeza. Dan tidaklah ada yang memenuhi rongga anak Adam kecuali hanya tanah. Apakah maksud tanah? Bila dia mati, barulah terpadam segala keinginan dia. Selagi mana hidup, dia akan nak lebih, nak lebih, nak lebih. Sabda Nabi SAW, wa yatubullah, namun Allah sentiasa menerima taubat orang yang bertaubat. 2416 baca sampai habis. Maka aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, apa yang Nabi bersabda hadis yang kita baca tadi. Lau kana li bani Adam wadiyani min malin, kalaulah anak Adam itu memiliki dua lembah daripada harta, nescaya dia nakkan lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfi ibni Adam illa turab, tidak ada yang dapat memenuhkan rongga manusia, mulut manusia, kecuali hanya tanah. Maka berkata perawi, aku tak pasti ini ayat Quran ke ataupun hadis. Namun kita akan baca riwayat Abu Musa, sebenarnya ini asalnya ayat Al-Quran yang bacaannya telah dimansuhkan. Ada banyak ayat Al-Quran yang bacaannya telah dimansuhkan, namun iktibar pengajaran hukumnya masih lagi diguna pakai. Maka sebab itu beliau berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fala adri, maka aku tidak tahu, asyai'un unzila am syai'un kana yaquluh,
adakah ini sesuatu wahyu yang telah diturunkan iaitu Al-Quran ataupun sesuatu yang baginda ucapkan iaitu hadis. 2417 baca. Nabi SAW bersabda, "Lau kana li bani Adam wadin min zahab." Kalaulah manusia memiliki satu lembah berisi emas. Emas kalau 1 gram pun dah 1000 lebih. Bayangkan kalau satu lembah penuh emas. Tak tahu berapa jumlah dia, lebih daripada trilion. Sebab lembah tu benda yang besar. Maka sabda Nabi, kalaulah manusia ada satu lembah penuh berisi emas, nescaya apa yang bakal berlaku? Maka ahabba, dia menyukai, kalaulah dia mempunyai lembah yang lain. Walayam la'afah, dan tidak ada yang boleh memenuhkan mulut manusia kecuali hanya tanah. Dan Allah sentiasa menerima taubat orang yang bertaubat. 2418 baca. Nabi SAW bersabda, "Lau anna li bani Adam," kalaulah manusia memiliki mil awadin, sepenuh-penuh lembah, malan harta, maksudnya bukan bawah aja, sampai ke atas lembah, sampai ke bahagian bukit. Lembah bermaksud apa? Jarak di antara dua gunung. Maka itu dipanggil lembah. Maka nescaya, kalaulah dia ada satu lembah berisi harta sekalipun, nescaya dia akan inginkan baginya lembah yang lain. Wala yamla'u nafsa, dan tidak ada yang dapat memenuhkan jiwa manusia kecuali hanya tanah, iaitu kematian. Dan Allah sentiasa menerima taubat ala man tab, orang yang bertaubat. Terus baca. Maka kata Abdullah bin Abbas, aku tidak tahu yang dibacakan tadi, hadis yang kita baca tadi, adakah daripada Al-Quran ataupun tidak. Terus. Terus 2419. Maka Abu Musa al-Asy'ari telah diutuskan untuk bertemu ila qurra'i ahli Basrah, dengan penghafal para qari daripada penduduk Basrah. Fadakhala alaih, maka Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi telah bertemu dengan mereka. Dan jumlah mereka adalah 300 rajul, 300 orang penghafal Al-Quran, orang yang qari, orang yang mahir dalam Al-Quran. Qad qara'ul Quran, mereka semua telah hafal Al-Quran. Faqala, maka Abu Musa berkata kepada mereka sebagai nasihat, antum khiyaru ahli Basrah. Orang yang menghafal Al-Quran ini adalah orang yang terbaik daripada kalangan penduduk Basrah. Wa qurra'uhum, dan orang yang paling mahir dengan Al-Quran daripada mereka. Fatluh, maka bacalah kamu Al-Quran. Wala yatulanna alaikumul amad, dan jangan sesekali menjadi panjangnya angan-angan ke atas kamu, fataksuwa qulubukum, maka hati kamu menjadi keras. Maksudnya jangan panjang angan-angan. Kalaulah panjang angan-angan berlebihan, maka membawa kepada hati yang keras. Kama qasat qulubu man kana qablakum, seperti mana kerasnya hati-hati orang sebelum daripada kamu. Wa innama kunna, kata Abu Musa, dan sesungguhnya kami pernah baca satu surah, kunna nusyabbihuha, kami menganggap panjang surah tersebut adalah seperti surah Bara'ah, iaitu surah At-Taubah. Fa unsituha, maka kami telah dilupakan tentang surah tersebut. Sebab bacaannya telah dimansuhkan. Ghaira, kecuali sesungguhnya aku ada ingat daripada surah tersebut satu ayat, lau kana li bani adam wadiyani min mal, kalaulah anak Adam itu memiliki dua lembah daripada harta, labtagha, pasti dia akan mencari lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibn Adam, dan tidak ada yang boleh memenuhkan rongga anak Adam. Rongga maksudnya ruang kosong yang ada dalam tubuh badan dia. Illa turab, kecuali tanah, iaitu kecuali kematian. Kematian barulah dia stop, barulah dia berhenti. Wa kunna naqra'u suratan, kemudian berkata Abu Musa, kami juga pernah membaca zaman Nabi satu surah, kunna nusyabbihuha, yang mana kami ada menyamakannya dengan salah satu daripada ayat-ayat subhana ataupun yusabbihu ataupun sabbaha. Maka itu pun aku telah dilupakan, kecuali aku ada menghafal daripadanya ayat
Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu katakan apa yang kamu tak buat? Fatuktabu syahadatan fi a'naqikum fatus'alun. Maka apa yang kamu suruh orang buat tapi kamu tak buat akan ditulis pada tengkuk kamu dan kamu akan ditanya tentangnya pada hari kiamat. Bab yang terakhir untuk sesi pagi ini iaitu kelebihan al-qanaah. Apakah maksud al-qanaah? Merasa cukup. Wal hathi 'alaiha, dan galakan untuk ada qanaah. Terus baca hadis. Nabi SAW bersabda, Laisal ghina, bukanlah seseorang itu dikira kaya, an kathratil arad, apabila banyak barang-barang dan pada waktu itu sesuatu yang dimiliki. Itu bukanlah petanda kaya. Apakah petanda kaya? Walakinnal ghina, ghina, kekayaan yang sebenar adalah ghina nafsi, hati yang kaya, hati yang merasa cukup. Maka itulah kekayaan yang sebenar. Kita berhenti di sini. Kita sambung balik jam 12:30 ataupun 12:40 insya-Allah. Kita sambung 12:30 insya-Allah. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.